best. Memang buaya darat yang paling profesional. Muka dia tuan-tuan, dia kata dia dah bertaubat dah. Itu zaman dulu. Kata rahmati Allah, Nabi kata jangan buat benda yang mungkar. Walaupun kemungkaran itu kita rasa indah, kita rasa baik, kita rasa cantik, Nabi kata jangan buat kemungkaran. Kerana apa? Kemungkaran ini akan membawa kita kepada kehancuran di akhirat. Sebab itu kita tak boleh ada budaya mungkar. Kita tak boleh ada budaya hiburan yang membawa kepada kemungkaran. Kita tidak boleh ada budaya bercampur gaul. Oh, ni saya baca dalam Facebook orang mabuk. Dia tak tahu lah apa jenis manusia hari ini. Dia mengatakan yang Syekh Habib yang bawa nasyid ya anak-anak, ya anak-anak, bid'ah sesat. Saya pun tak tahu tuan-tuan, di mana sesatnya qasidah ya anak-anak. Kalau tuan-tuan di sini benci, tolong beritahu saya. Siapa yang tak suka, letak tangan, just tell me. Di mana silap? Dia kata silap kerana budak macam mabuk malam tu. Mabuk. Budak mabuk. Yang Syekh ni. Tetap mabuk angkat tangan ni. Kerana menyebut sallu ala nabi. Baik tak baik? Tu yang kamu pecah-pecah tu. Elok pula. Habis dia rakyat. Marah. Bukan pergi sana menari aleh-aleh. Bukan. Itu tuan-tuan rahmati Allah, hari ini kita nak bagi tahu pada masyarakat antara budaya mungkar dengan budaya ibadat, mana yang lebih baik. Orang kata tahlil itu bid'ah. Tuan-tuan, Nabi suka buat jamuan makan. Dalam satu riwayat, seorang sahabat ajak Nabi. Tapi dia ajak Nabi seorang. Sebab makanan yang ada di rumah dia hanya cukup untuk Nabi. Jadi bila bagi tahu, dia suruh ni pembantu dia suruh dia punya seorang pembantu ni bagi tahu pada Nabi, bisik-bisik, jangan iklan, bisik-bisik. Whisper only. Tapi bila Nabi dibisikkan suruh datang rumah fulan dan fulan ada kenduri, Nabi pergi buat pengumuman. Tak payah kan, Mak? Nak jemput Ustaz Nawir je makan mi muda. Dia tengok Ustaz Nawir buat pengumuman, tuan-tuan, jemput semua sekali dalam masjid ni. Muda, pensan orang tua tu, jemput. Sampai di rumah sahabat ini, saya tak silap Abu Ayyub Al-Ansari atau orang lainnya, sahabat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya makanan ma'indana yang ada pada kami ini tidak cukup mereka untuk kau seorang. Lalu Nabi SAW mengatakan, tak mengapa, izinkan aku, kata Nabi, untuk menjemput sekumpulan sahabat. Kata rahmati Allah, sahabat ni kata, silakan Rasulullah. Tapi tak cukup. Nabi kata, don't worry. Setengah orang mengatakan Nabi minta satu serban tuan-tuan, ditutupnya periuk, periuk makanan itu. Lalu Nabi berdoa, dan bila Nabi cedok, cukup untuk 10 orang. Kemudian Nabi minta izin lagi pada tuan rumah ni, nak jemput lagi 10. Tuan rumah kata silakan. Akhirnya Nabi doa, cedok tuan-tuan. Kata tuan rumah itu bila dia kira samanuna, lebih kurang 80 orang malam tu yang makan. Tapi kena ingat ni mujizat Nabi. Dan kita buat apa itu? Jemput 100 orang, buat koyok kenik apa itu. Lepas tu minta serban. Ada ya. Allah bagi anak, buka-buka 3 orang je boleh makan. Yang lain menyumpah-nyumpah balik. Ingat tuan, itu mukjizatun Nabi. Sebab itu kata rahmati Allah, kata Nabi, buatlah kebajikan atas nama ibadah. Sebab itu tuan-tuan, bila buat tahlil ada makan. Bila buat makan, daripada sembang mengumpat-ngumpat kan itu buat tahlil. Ila hadrati Mustafa sallallahu alaihi wasallam, semua ila arwah. Ada ke yang haram dalam perkataan itu?
Al-Fatihah. Ada ke yang harap? Kalau kita baca ayat 30 yang Nabi kata sebagai ayat ta'awuz, ayat raqiyah, ayat yang meraqiyah, menawarkan sihir syaitan, membuka rantaian syaitan. Apa dia? 30. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Haram kita baca dalam tahlil. Kemudian la ilaha illallah, la ilaha. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Itu cakap Nabi, hadis sahih. Siapa yang bercakap menyebut la ilaha illallah masuk syurga. Hadis sahih. Cuma kepala tu Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana mari kita ikutkan. Mana hadis sahih Nabi menggelingkan kepala. Tentara mati Allah. Saya pernah tanya sama Syekh So. Saya kata, ya Syekh, daripada mana datang ni kepala la orang lain? Syekh ni pun jawab, kalau dia tipu aku pun tipu lah. Oh, dia kata zaman dulu bila orang ulama-ulama datang tanah Melayu, orang Melayu ni tak kenal nak fikir macam mana nak dapat fadilat hadis ni, tak dapat. Masuk syurga sebut la ilaha illallah tak dapat. Jadi apa Syekh ni buat? Dia ajar dulu huruf Arab. Bila dah tahu, orang Melayu ni susah nak ingat, dia tulis besar-besar dari kanan dia ke kiri. Jadi orang Melayu baca la ilaha illallah, la ilaha, sampai sekarang lekat apa itu. Saya kata betul ke Cik? Wallahu a'lam bisawab. Macam tak ada masalah.